Selamat sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam video untuk bab 1 langkah keselamatan di dalam makmal. Kandungan 1.2 pembuangan bahan sisa. Standard pembelajaran, murid dapat 1.2.3 mengurus bahan sisa biologi dan 1.2.4 berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Kriteria kejayaan di akhir pembelajaran, murid dapat mengelaskan bahan sisa biologi kepada 4 kategori. Yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh bahan sisa biologi mengikut kategori. Yang ketiga, menyatakan prosedur operasi standard bagi bahan sisa biologi mengikut kategori. Dan yang keempat, menyatakan tindakan yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan di dalam makmal. Baik. Untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini, kita perlu tahu apakah prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Prosedur operasi standard ataupun POS, POS, pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di dalam makmal. Baik, apakah bahan sisa biologi? Bahan merangkumi bahan buangan biologi yang menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Contoh, bangkai, tisu, medium kultur. Baik, mari kita perhatikan jenis-jenis kategori bahan sisa dan bagaimana untuk melupuskannya. Baik, kita pergi kepada kategori A. Kategori A adalah terdiri daripada bahan sisa biologi jenis peralatan tajam. Contoh, picagari, jarum, bilah skalpel. Dan bagaimana kita menguruskannya? Kita perlu masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa tajam. Tidak perlu di autoclave, maksud dia tidak perlu disteril pada suhu yang tinggi dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Bagi kategori B pula adalah jenis bahan sisa pepejal tidak tajam seperti sarung tangan, tisu dan medium kultur. Bagaimana cara untuk menguruskannya? Kita perlu bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya di autoclave. Maksudnya kita perlu steril dia pada suhu yang tinggi sebelum dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Baik, pelajar seterusnya kita perhatikan kategori C. Kategori C ini ialah bahan sisa jenis bangkai atau organ. Contoh haiwan makmal ataupun haiwan uji kaji. Bagaimana kita melupuskannya? Kita perlu membalut bangkai haiwan tadi ataupun organ tadi dengan bahan penyerap seperti kertas tisu dan dibungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Dan akhir sekali adalah kategori D, iaitu bahan sisa jenis cecair seperti darah ataupun serum. Apa yang perlu kita buat ialah kita perlu bahan-bahan tadi perlu dinyah kontaminasi secara autoclave dan dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Sekarang cikgu akan tunjukkan contoh-contoh bahan sisa kategori A yang terdiri daripada peralatan tajam tadi. Pelajar boleh tengok gambar di sebelah ini ialah picagari. Selain daripada picagari, jarum. Dan juga yang ketiga adalah bilah skalpel. Ni yang digunakan untuk memotong lapisan kulit
semasa pembedahan. Okey, yang kedua, kategori B, pepejar tidak tajam. Contoh, sarung tangan getah ya, tisu dan juga medium kultur. Gambar yang di tengah-tengah ini ialah medium kultur. Okey, seterusnya saya tunjukkan pula contoh-contoh kategori C, bangkai ataupun organ ya. Ni haiwan makmal yang diuji ataupun haiwan uji kaji ya. Ini adalah bahan sisa kategori C. Seterusnya kategori yang terakhir ialah kategori D, iaitu jenis cecair, darah dan juga serum. Di sini cikgu tunjukkan carta alih prosedur operasi standard bagi pelupusan bahan sisa biologi. Jadi pertama sekali kita perlu lakukan pengasingan sisa di puncanya yang betul. Kita perlu asingkan bahan sisa tadi mengikut kategori A, B ataupun C ataupun D. Dan bagaimana ianya dilupuskan? Sekiranya ia kategori A, kita perlu simpan sementara di tempat yang selamat. Kalau kategori B, kita masukkan ke dalam beg autoclave kalau bocor. Yang ni mesti ramai yang tanya, macam mana beg autoclave tu? Sekejap lagi cikgu tunjukkan gambarnya. Dan perlu di autoclave. Dan kategori C dibungkus dengan cermat, dengan tisu dan disimpan sementara di dalam sejuk beku. Setelah kita melakukan perkara ini, sisa yang telah dinyah kontaminasi tadi akan dimasukkan ke dalam beg bio bahaya. Kita akan bungkus dan label dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Tong bahaya ni disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan terpusat dijalankan. Baik, pada slide seterusnya saya tunjukkan, saya banyak sebut tadi autoclave. Ini adalah gambar autoclave yang digunakan untuk mensteril pada suhu yang tinggi. Ini selalunya ada di hospital-hospital ya, untuk mensteril alat pembedahan ataupun bahan bio sisa. Okey, tadi saya ada sebutkan beg bio bahaya. Okey, yang ini tong bio bahaya. Ni adalah autoclave bag ya. Kita masukkan bahan sisa dalam autoclave bag dan masukkannya ke dalam autoclave. Baik pelajar, seterusnya kita lihat pula langkah-langkah dalam mengurus kemalangan di dalam makmal. Baik, kemalangan di dalam makmal boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, kejadian di luar jangka atau kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Jenis-jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal. Terkena serpihan kaca guna tabung uji pecah dan terkena serpihan kaca. Kadang-kadang bila kita buat eksperimen, kita menggunakan asid ataupun alkali pekat. Jadi, tangan ataupun bahagian badan terkena asid atau alkali pekat. Kebakaran kecil. Terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Ini antara jenis-jenis kemalangan yang boleh berlaku di dalam makmal. Okey, antara lainnya termometer pecah. Ni selalu ya, bila cikgu suruh sukat suhu, awak sukat dan simpan di atas meja, termometer bergulik ke bawah dan termometer pecah. Ya, kebocoran gas, renjatan elektrik. Okey. Ada lagi tak contoh-contoh lain kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal? Okey. Apa yang perlu kita lakukan? So, bila
Bila sahaja berlakunya kemalangan di dalam makmal, contoh dan situasi yang pertama ni, tertumpah sejenis bahan kimia di atas meja. Jadi apakah yang perlu anda lakukan? Perkara pertama ialah segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Ini perkara yang penting. Kemudian barulah kita jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Kalau tumpahannya banyak, kita boleh sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Kita kaut tumpahan bahan kimia tadi dan buang di tempat yang selamat. Okey, situasi yang kedua, termometer jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Baik, ini nampak macam biasa, ya, selalu berlaku, tetapi situasinya amat berbahaya. Kerana apa? Dalam termometer ada merkuri. Bila termometer pecah, merkuri akan keluar daripada termometer tersebut. Maka bila ini berlaku, kita kata ya, salah satu perkara yang boleh berlaku ialah keracunan merkuri. Apakah dia keracunan merkuri? Iaitu berlaku apabila seseorang tersentuh ya, secara tak sengaja ataupun termometer pecah, merkuri tadi terkena pada bahagian kulit, maka akan berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti yang tertentu. Berlakunya keracunan merkuri tadi, ini adalah antara tanda-tanda ataupun gejala kesihatan akibat pendedahan kepada merkuri pada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kalau jangka pendek, kita setakat batuk, sakit tekak, sesak nafas, sakit dada, loya, muntah, masalah penglihatan. Kalau dalam jangka masa yang panjang, dia boleh menyebabkan perubahan tahap pendengaran, ya, perubahan penglihatan, mungkin makin lama kita makin tak nampak, keletihan, hilang selera makan. Jadi, apakah yang perlu anda lakukan dalam situasi ini? Ya, perkara yang pertama dan yang paling penting ialah segera memberitahu guru atau pembantu makmal mengenai kemalangan tersebut. Kemudian jadikan kawasan tumpahan tadi sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, kita boleh tabur dulu sebut sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan yang keempat, kita perlu hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk membersihkan sisa tumpahan merkuri tersebut. Jadi, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Maka, kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Sekian dulu, selamat belajar.